Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru disampai ke Sembang Kopi ni pun saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe bahagian bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik, yang mana 2 di antara 4 kisah seram ini berlakunya kepada seorang pengirim kita yang dikatakan mengalami gangguan seram misteri selepas sahaja anaknya mempelajari satu ilmu persilatan. Dan ada juga satu lagi pengalaman seram yang dialami oleh seorang pengirim kita ketika dia pergi bercuti bersama dengan rakan-rakannya ke Shanghai, China. Bagaimanakah kisah seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ni sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom! Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Jannah. Yang mana Jannah nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia menemani suaminya pergi memancing. Dinyatakan di dalam kiriman yang mana dia berasal daripada Selangor. Tapi selepas saja dia tamat pengajian ataupun habis belajar, dia berhijrah dan bekerja di Johor. Dan kemudian selepas beberapa tahun mungkin dia bertemu jodoh dengan orang Johor jugalah. Kira suami dia orang Johor. Dan sehinggalah sekarang dia menetap di sebuah taman perumahan yang terletak di area Nusa Jaya, satu tempat di negeri Johor. Dipendekkan cerita, dinyatakan di dalam kiriman yang mana suami dia memang seorang yang meminati aktiviti memancing. Dia bukanlah gila mancing, bukanlah kaki memancing, tiap-tiap malam pergi mancing, tak. Cuma suami dia minat memancing. Kadang-kadang 2 minggu sekali yang dia pergi. Biasanya dia akan ajak si Jannah ni lah untuk temankan dia. Dan dipendekkan cerita, sampailah satu hari kejadian seram ini berlaku. Suami dia ajak Jannah ni untuk pergi memancing. Yang, jom teman abang pergi memancing, jom. Macam tu. Dan kemudian Jannah ni sebab dia pun boring kan, duduk kat rumah tak ada buat apa, dia kata okeylah, jom. Dia pun temanlah suami dia mancing. Dia bawa anak dia yang berusia 2 tahun pada ketika itu. Dia bukan memancing waktu malam, tak. Dia mancing pada waktu petang macam tu. Dia kata dia mancing daripada pukul 4 sampailah waktu senja. Sampai saja dekat tempat mancing ni, suami dia pun mulalah aktiviti mancing dia ni kan, baling dalam umpan, letak dekat joran, baling dalam air kan, dapat ikan, okey je, tak ada benda-benda ganjil yang berlaku sebelum tu. Sehinggalah senja, waktu senja menjelma. Waktu tu dah pukul 6 lebih, hampir ke maghrib. Suami dia cakap, yang jom, kemas. Kita kena balik ni. Anak kita kecil ni nanti kan meragam pula. Dia cakap macam tu. Dan kemudian Kak Jannah ni setujulah. Okey bang, jom. Okey, jom. Suami dia kemas cepat-cepat dan kemudian angkat semua barang, jalan menuju ke arah kereta yang dia parking. Dan dikatakan tempat dia memancing dengan tempat suami dia parking kereta ni agak jauh juga, perlu berjalan lah. Sampai saja dekat kereta, waktu suami dia nak buka kereta, suami dia tercari-cari sesuatu. Menyebabkan Kak Jannah tanya, bang, abang cari apa? Yang nampak kunci kereta, dia cakap macam tu. Bukanlah abang ke yang pegang?
Itulah mana takkan jatuh. Suami dia cek lah dalam beg apa semua kan, memang tak ada. Dan kemudian suami dia terus berjalan semula pergi ke arah tempat dia memancing ni tadi. Dia cakap dengan Kak Jana ataupun dia cakap dengan Jana ni, kejap abang pergi cari kunci. Dia cakap macam tu. Dan kemudian suami dia terus macam berlari-lari anak pergi ke tempat dia memancing tadi. Kak Jana ni pula peluk anak dia sambil terpupuk. Sebab anak dia dah mula macam nak meragam tau. Waktu tu anak dia dah mula nak meragam. Dan Kak Jana perasan yang badan anak dia ni macam dedor, nak demam macam tu. Dan selang beberapa waktu anak dia menangis. Sambil tu anak dia macam kira macam menggeliat tau, menangis. Dia cuba pujuk. Mana suami aku ni? Lamanya. Macam tu. Dan sambil dia pujuk ni, anak dia menangis ni. Anak dia punya mata tertumpu ke arah satu sudut, yang mana sudut ini adalah di belakang Kak Jana. Di belakang Kak Jana. Dan kemudian Kak Jana perasan, kenapa anak aku asyik pandang belakang ni? Anak aku nampak apa? Dia cakap macam tu kan. Dan kawasan tempat dia berdiri ni, ada kereta dia, ada beberapa biji motor, beberapa buah motosikal dan kemudian beberapa buah kereta. Kira bukanlah dia seorang parking kat situ. Dan dikelilingi dengan kawasan pokok-pokok dan juga semak samut. Kak Jana ni pandang ke arah belakang, ke arah yang mana anak dia pandang ni lah. Dia pandang sekilas saja, dia pandang semula ke depan. Kerana dia nampak di sebatang pokok, sebatang pokok di tepinya seperti ada satu susuk tubuh yang berpakaian serba putih. Pada mulanya dia tak nampak jelas, dia nampak putih, dia pandang depan semula. Astaghfirullahalazim. Dia pujuk anak dia. Waktu ni Jana kata dia dah takut dah. Kak Jana ni dah takut dah waktu tu. Dia dah kata, mana suami aku ni, lamanya bang, mana abang ni, macam tu kan. Dan kemudian selang beberapa waktu, ketika Kak Jana ni dah mula reda sikit, dia dah tak terlalu takut, tapi anak dia masih menangis. Kak Jana toleh ke arah belakang dan dia perhatikan ke arah pokok tersebut sekali lagi. Dia kata waktu dia sangat takut, menjerit dia waktu tu sebab dia nampak di tepi ataupun di samping pokok ini ada satu susuk tubuh berpakaian serba putih yang bentuknya seolah-olah hantu pocong. Seolah-olah hantu bungkus waktu tu. Dia kata dia nampak je, dia menjerit, dia macam berlari tau. Berlari pergi ke arah booth depan kereta ni. Pergi ke arah depan kereta dia. Dan kemudian waktu dia tengah pujuk-pujuk anak dia ni, dia baca apa yang dia tahu dekat dalam hati dia, dia baca dekat mulut dia. Suami dia datang semula. Dan kemudian suami dia kata, kenapa ni? Kenapa anak nangis? Bang, buka kereta cepat bang, buka kereta cepat. Dia cakap dengan suami dia. Suami dia pun buka kereta, ambil barang-barang pancing, campak kat tempat duduk belakang je. Dah tak masukkan dalam bonet dah sebab nak cepat kan. Buka tempat duduk belakang, terus masukkan barang-barang, tutup. Kak Jana masuk dengan anak dia, suami dia masuk, hidupkan enjin kenderaan dan kemudian terus beredar daripada situ. Daripada tempat dia memancing ni, sampailah ke rumah, dalam perjalanan ni, anak dia tak berhenti menangis. Dan malam itu juga, anak dia mula demam panas. Demam panas, hampir 3 hari. Hampir 3 hari. Kak Jana ada bagi tahulah pada suami dia untuk carilah macam air penawar ke ataupun air bacaan ke kan, dapatkanlah dekat mana-mana pun. Dan kemudian suami dia ikhtiar dan kemudian jumpa dan kemudian bawa balik air itu, adalah disapukan di bahagian muka, ada sedikit bacaan yang perlu dilakukan. Alhamdulillah anak dia dah kembali pulih selepas daripada itu. Dan selepas daripada kejadian ini juga, Kak Jana kata dia memang dah tak ikut dah suami dia pergi memancing selepas tu. Walaupun anak dia dah besar sekarang, dia tetap tak ikut. Pada awal perkahwinan dia ajak, pada awal perkahwinan suami Kak Jana ni dia ajak Kak Jana ni untuk pergi mancing. Tapi lama kelamaan Kak Jana ni rasa macam boring lah kan, ikut orang pergi mancing kan. Suami dia mancing, dia duduk ngelamun ke, tengok suami dia mancing kan. Jadi lama-lama dia kata, bang, abang pergilah mancing dengan kawan-kawan abang. Dia cakap gitu. Bila suami dia pergi mancing dengan kawan-kawan pula, benda tu kerap. Mungkin dalam seminggu tu 3 hari pergi mancing dengan kawan-kawan. Nanti minggu depan 3 hari lagi. Jadi benda tu kerap. Kalau dengan Kak Jana ni je, biasanya 2 minggu sekali pergi. Faham tak? Itu yang Kak Jana kata, tak boleh jadi ni, pergi dengan kawan-kawan selalu pula dia pergi. Dia pun temanlah suami dia semula pergi mancing. Dan sekarang suami dia pergi mancing dengan kawan apa semua, dia pun dah ada anak-anak kan. Mungkin anak dia lebih daripada seorang sekarang, saya pun tak pasti. Tapi sekarang dia dah ada kawan kat rumah, so suami nak pergi mancing, dibiarkan je lah. Dan itulah pengalaman seram penampakan yang dia tak boleh lupa sehingga ke hari ini. Dan dikatakan itulah pertama kali
dia mengalami gangguan penampakan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu jannah. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah seram ini dialami oleh pengirim kita yang bernama Yusri. Yang mana Yusri nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman misteri yang dia pernah alami melibatkan sebuah gerai makan yang dikatakan menggunakan pelaris. Yusri nyatakan di dalam kiriman dia berasal daripada Padang Terap, satu kawasan di negeri Kedah. Okay? Dan kejadian seram ini berlaku ketika dia menyambung pengajian di sebuah universiti yang terletak di Kelantan. Okey, dipendekkan cerita, daripada dia semester 1 sampai dia semester 3, dia memang pergi makan di satu kedai je tau. Memang kedai ni dikatakan ramai orang, masakannya sedap, kenalah dengan tekak dia. Dan walaupun ada banyak kedai-kedai lain yang berada di samping ataupun di berhadapan dengan gerai makan yang dia pergi ni, orang tetap memilih, ataupun pilihan pertama orang-orang ataupun pelajar dekat situ tetap memilih gerai tu juga. Semua cakap benda yang sama. Masakannya sedap, ada rasa, macam tu lah. Sampailah satu waktu yang mana dikatakan ibu dan juga ayah dia. Ketika ni, waktu ni dia dah semester 3, dia dah duduk luar daripada kampus. Dia duduk rumah sewa lah. Mak ayah dia datang. Ayah dia datang dan kemudian lebih kurang waktu tu tengah hari macam tu. Dia pun cakaplah dengan mak ayah dia, nak makan kat mana ni? Dia cakap macam tu kan. Dan kemudian mak ayah dia kata, engkau lah pilih. Engkau yang tahu kedai mana yang sedap. Orang tahu satu kedai yang sedap. Dia pun bawa lah pergi kedai yang dia selalu makan ni. Sampai saja dekat kedai ni, dia turun dulu dengan mak dia waktu tu. Sebab ayah dia nak cari tempat parking kereta lah. Waktu tu kereta banyak, tengah hari, maklumlah kan. Dia pun berjalan, pergilah ke arah kedai tu dengan mak dia. Duduk, cari table, duduk dulu. Dan kemudian dia pun tanyalah dengan mak dia. Mak, order apa ni? Cakap dia tu. Dan kemudian mak dia kata, nantilah, mak tunggu abah kau. Dia cakap gitu. Okey, dia pun tunggu budak waiter tu datang. Dia kata nanti dulu kejap lagi saya order. Dan kemudian nampak ayah dia berjalan daripada jauh ni, jalan nak masuk ke arah kedai ni. Tiba-tiba ayah dia berhenti betul-betul dekat depan pintu gerai ni. Waktu nak masuk kan, berhenti kat depan gerai ni, seolah-olah memandang ke arah seluruh kedai waktu tu. Ayah dia macam, dan kemudian ayah dia mengundur keluar daripada kawasan kedai ni, berjalan, hilang daripada pandangan dia. Menyebabkan dia kata, mak, kenapa abah tak masuk? Dia cakap tu. Entah, kau telefon abang kau sekejap. Okey. Dia pun ambil telefon dia, dia hubungilah ayah dia. Kemudian cakap, bah, asal abah tak masuk? Kita orang kat dalam ni. Kau keluar daripada gerai tu. Dia cakap, abang nampak tak kita orang kat dalam ni? Aku nampak. Keluar, dia kata. Kita makan kedai lain. Bah, kedai ni sedap. Kau keluar dulu. Ayah dia cakap macam tu. Dan kemudian dia ajak mak dia keluarlah daripada kedai tu, carilah kedai makan yang lain. Dalam kereta, dia berbual dengan ayah dia. Dia katalah, ya, kenapa tak pergi kedai tadi? Kedai tadi sedap tengok ramai orang. Kau selalu ke makan kat situ? Dia cakap macam tu. Selalu ya, daripada semester 1 lagi. Oh ya ke? Baca doa tak sebelum makan? Dia cakap macam tu. Dan kemudian si Yusri cakaplah, bacalah doa makan macam tu. Bacalah lebih-lebih sikit. Bismillah 5 ke? Dia kata macam tu. Ayah dia ajarlah doa-doa yang perlu dibaca. Dan salah satunya adalah Bismillah 5. Boleh menghindari kita daripada, kira macam kalau makanan tu terkena sihir ke apa ke, boleh terhindarlah dengan izin Allah. Okay? Tapi itu adalah salah satu kita punya kira macam tawakal kita lah, kita buat kan, sebagai pendinding diri sendiri. Dia pun ambil lah nasihat ayah dia ni, dan dia pun makan di kedai makan yang lain. Berlaku satu perkara aneh yang mana dikatakan pada satu malam dia lepak makan dengan kawan-kawan dia waktu tu dekat kedai tu lah. Kedai yang ayah dia kata jangan makan. Dia duduk dengan kawan-kawan dia di satu table, yang mana table dia dekat bahagian luar. Dia order lah makan apa semua. Bila makanan sampai, dia ingat lagi, dia pun ambil dan kemudian dia terus makan. Dan kemudian baru teringat, ayah dia suruh pesan sebelum makan patutnya baca apa? Bismillah 5. Adalah doa yang ayah dia ajar kan. Dia pun cakap okeylah. Dia pun letak balik sudu. Dia dah makan sikit dah ni. Dia pun bacalah doa Bismillah 5, doa yang ayah dia ajar. Lepas dia baca, dia sapu je kat muka,
tiup kanan kiri, terus dia sambung balik makan. Dia masuk je makanan dia kali kedua dalam mulut, rasa dia terus berubah. Rasa makanan itu tadi tak sama dengan suapan dia yang pertama tadi. Menyebabkan dia kunyah ni dalam keadaan macam rasa pelik kan. Dan orang kawan-kawan dia semua pandang, Ri, asal Ri? Kejap, dia kata, dia pun telan. Dia rasa macam tekak dia lawyer tau. Dan kemudian dia bangun daripada kerusi tu, berjalan jauh sikit daripada orang-orang kat situ sebab dia rasa dia nak muntah tau. Dia pergi ke arah satu longkang yang berdekatan dengan kedai tersebut. Dia pun muntah dekat situ. Muntah. Dan kemudian dia duduk semula, dia makan lagi, dia masuk lagi sesuap nasi, dia keluar balik. Kira dia beredar lah daripada situ, pergi balik dekat longkang tadi, muntah lagi sekali. Ini apa yang dia nyatakan lah. Dia kata memang rasa tak sedap lah dekat mulut dia, dekat tekak dia. Dan dia perasan ketika dia muntah, kan, owner kedai ni macam perhati je, pandang je ke arah Yusri pada waktu tu. Yusri terus kata, okey dah, aku tak boleh lah, aku nak balik lah, dia cakap macam tu. Makanan kau tak habis lagi. Tak apa, kau ambil duit ni kau bayar, dia kata. Dia pun bagi duit kat kawan dia, so kawan dia bayar. Malam tu dia balik. Selepas daripada itu, dikatakan dia tak pergi lagi lah makan dekat kedai tu. Last dia makan semasa dia semester 3 tu je, dia kata. Boleh kita katakan macam mungkin orang tu masak hari tu tak berapa okey. Tapi macam dia kata tadilah, suapan pertama sedap. Tapi selepas dia membaca doa, suapan yang kedua dan kemudian suapan yang seterusnya, rasanya lain. Dan tekak dia seolah-olah tak boleh terima makanan tu. Masuk je, muntah balik. Mungkin itu salah satu cara lah Allah SWT nak melindungi dia. Apa yang ayah dia nampak dalam kedai tu, wallahualam, dia tak nyatakan pula di dalam kiriman, tapi mungkin ayah dia ada lakukan kira amalan-amalan yang ayah dia buat, sampaikan ayah dia boleh rasa kedai ni mungkin tak okey, ataupun ayah dia nampak sesuatu kat kedai tu, kita tak tahulah. Tapi itulah pengalaman seram yang dikongsikan, ataupun pengalaman misteri dia dinyatakan dalam kiriman. Minta maaf kalau kisah ni tak berapa seram, tapi pada saya kisah ni menarik untuk kita dengarkan. Dan inilah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Yusri. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Fariza. Yang mana Fariza nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman misteri yang dia dan juga anaknya pernah alami selepas saja anak dia mempelajari satu ilmu persilatan. Yang mana anak dia ni, kira anak yang dia nak ceritakan ni adalah anak sulung dia. Nama dinyatakan di dalam kiriman sebagai Fazil. Yang mana Fazil ni sejak di bangku sekolah menengah lagi, usia dia 16 tahun, memang dia dah mula tunjuk minat untuk mendalami ataupun mempelajari ilmu persilatan ni lah. Dia pergilah dengan kawan-kawan dia, pergi belajar. Tapi biasanya belajar dekat sekolah lah, silat dekat sekolah macam tu kan. Dan ada nampak perubahan yang positif lah pada anak dia si Fazil ni. Daripada seorang yang kira macam tak disiplin, tapi selepas saja anak dia mula belajar apa semua ni, anak dia jadi lebih disiplin, lebih bertanggungjawab dan kemudian tak tinggal solat. Ini yang paling Kak Fariza rasa seronok lah bila anak dia belajar silat ni kan. Daripada subuh sampailah ke isyak memang tak tinggal. Mungkin sebelum tu ada ngelat-ngelat kan, tapi selepas dia belajar berubah 360 darjah, solat 5 waktu. Kira memang Kak Fariza rasa macam happy dan tak terlalu risaulah tentang perkara tu. Dan dia menganggap yang silat yang anak dia belajar ni salah satu riadah bagi anak dia. Tapi berubah, benda ni, situasi ni berubah ketika anak dia berusia 21 tahun. 21 tahun, yang mana anak dia mula mendalami ilmu ni dengan lebih serius. Dia, macam mana Kak Fariza boleh tahu? Sebab anak dia selalu bercerita kepada Kak Fariza ni. Bagi tahu yang dia dah berguru dengan guru ni apa semua, dan ada kira macam
dia punya amalan-amalan dia, doa yang apa yang dia perlu baca, macam tu. Dia selalu ceritalah, berbual dengan Kak Farizah ni kan. Dan Kak Farizah ni hanya pesan satu je lah, kalau boleh hati-hati, nak belajar pun janganlah sampai keterlaluan, macam tu kan, biar bersederhana je. Dan anak dia tanda macam mengangguk lah. Tapi apa yang Kak Farizah perasan, selepas anak dia belajar secara serius ni, anak dia dah mula macam panas baran tau, tak boleh terjentik sikit. Beberapa kali Kak Farizah perasan waktu dia keluar dengan anak dia, kalau orang macam jentik dia sikit je, orang luar lah nak bergaduh dah. Itu yang tak bagusnya pula, Kak Farizah kata. Dan dia kata, kenapa anak aku jadi macam ni? Dia banyak kali pesan ke anak dia supaya sabar. Tapi perkara yang menyeramkan berlaku pada Kak Farizah dan juga anak dia ni adalah berlaku pada hampir setiap malam. Yang mana anak dia, setiap kali Kak Farizah keluar, contoh keluar daripada bilik nak pergi ke tandas ke, nak pergi ke dapur ke kan, dia perasan tau, dekat bilik tidur anak dia, dalam bilik seperti ada suara orang yang membaca, mungkin jampi ataupun kira mantra tau, membaca sesuatu macam ini mungkin contoh. Dan kemudian bila Kak Farizah dengar, dia kata, anak aku ni baca apa? Dia kata kan, dia cuba nak buka pintu bilik anak dia, tapi pintu bilik anak dia berkunci. Dan kemudian malam yang seterusnya ataupun malam yang berikutnya berlaku lagi. Dia nak keluar, dia dengar lagi anak dia baca. Dan kemudian dia kata, kenapa anak aku ni hampir setiap malam kot benda ni? Tak apalah, dia just berlatih kot. Dia cuba berfikiran positif dulu. Sampailah satu malam, dia katakan dia nak pergi ke arah dapur, dia dengar bacaan mantra yang sama. Terus dia pergi ke pintu bilik anak dia dan dia perasan pintu bilik anak dia pada ketika itu tak rapat. Tak kira macam tak tutup lah, rapat macam tu je. Dia pun nampak, dia pergi ke arah pintu tersebut dan kemudian dia cuba untuk buka pintu. Bila dia buka, dia kata bila dia buka je, dia nampak anak dia sedang duduk dalam keadaan tegak, badannya tegak, membelakangkan pintu, sedang duduk di atas katil. Dan kemudian terdengar di dalam bilik anak dia ni bergema tau, seolah-olah macam ada orang yang membaca mantra. Apa yang lebih menyeramkan adalah Kak Farizah kata waktu dia dengar anak dia baca tu, suara anak dia, dan kemudian ada suara lain yang seolah-olah mengikuti bacaan anak dia. Korang dapat bayangkan tak? Menyebabkan Kak Farizah kata, ni apa benda ni? Doa apa ni? Dia tak biasa dengar doa tu, dan dia pun tak faham apa yang anak dia cakap. Sampaikan dia kata dia buka je, dia dengar je suara tu bergema tau dalam bilik anak dia. Dia cuba panggil nama anak dia. Contoh Fazil, macam tu. Dan anak dia mula macam baca, dan kemudian tangannya seolah-olah bergerak. Ini apa yang dinyatakan dalam kiriman. Tangannya seolah-olah bergerak seperti macam mungkin memainkan buah silat ke, saya tak pastilah, tapi dia kata tangannya bergerak. Dan badannya tegak, mulutnya membaca sesuatu. Sampaikan kali keberapa bila Kak Farizah ni panggil anak dia, Fazil, macam tu kan, anak dia mula terdiam dan kemudian suara kira macam suara bacaan mantra ni hilang macam tu je. Anak dia kira anak dia dah berhenti baca lah ni. Anak dia diam dan kemudian anak dia toleh ke arah Kak Farizah. Bila anak dia toleh, dia nampak mata anak dia ketika itu pandang ke arah dia dalam keadaan tatapan yang kosong. Dan kemudian anak dia mula bercakap dengan Kak Farizah ni, mengatakan, kenapa ibu ganggu? Cakap macam tu. Tapi yang menakutkan adalah suara anak dia pada ketika itu diikuti dengan satu suara yang lain, yang mana suara dia adalah suara yang garau. Waktu ni Kak Farizah kata dia tak tahu kenapa dia tengok muka anak dia pada ketika itu. Dia sangat takut. Dia terus berlari pergi ke arah bilik tidur dia. Dia kejut suami dia dan dia cakap dengan suami, bang, tolong bang, tengok anak kita dah jadi apa bang kat sebelah. Dia cakap macam tu kan. Suami dia bangun, pergi ke arah bilik anak dia pada ketika itu. Dan waktu dia orang dua-dua sampai kat bilik, kira Kak Farizah dengan suami dia sampai depan pintu bilik anak dia ni, anak dia dalam keadaan sedang berbaring dan tidur, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Dan kemudian suami Kak Farizah ni tanya pada Kak Farizah kan, awak nampak apa ni? Bang, tadi anak kita macam baca apa ni bang, saya tak tahulah, saya takutlah bang. Dia cakap, tak ada apa. Jom kita sambung tidur. Cakap. Tutup pintu bilik anak dia. Dan kemudian malam tu memang Kak Farizah tak boleh tidur lah. Sebab dia kata dia dengar bukan suara anak dia je,
Waktu dia dekat luar bilik, dia dengar suara anak dia. Bila dia buka, dia kata bergema. Macam ada, bukan seorang tau dalam bilik tu. Ada suara lain yang mengikuti bacaan anak dia. Keesokan harinya, dia berjumpalah dengan anak dia. Mungkin sarapan ataupun mungkin berbual keesokan harinya. Dia tanya dengan anak dia, apa yang berlaku sebenarnya semalam kan? Anak dia baca apa? Dan kemudian anak dia persoalkan benda tu. Baca apa, Mak? Mak cakap apa ni? Semalam saya tidur lah. Seolah-olah macam dia tak tahu apa yang berlaku malam tu. Ini Kak Fariza nyatakan dalam kiriman. Dan kemudian dia cakap, kau berguru dengan siapa ni? Kan? Dia tanyalah, dia korek. Dan kemudian anak dia lama-kelamaan macam, mungkin ni lah mak kan. Mak bila dah cakap, dah lah kau berhentilah. Anak dia mulalah berhenti. Berhenti daripada mempelajari ilmu silat apa yang dia belajar tu. Dia tak nyatakan dalam kiriman lah silat apa kan. Silat banyak dalam Malaysia ni, saya rasa lah. Mana yang betul, ada yang betul, ada yang bukanlah betul, ada yang tidak. Tapi ada yang belajar secara berlebihan, jadi tak elok lah. Itu apa yang saya tahulah. Minta maaf, saya pun bukanlah orang silat apa bukan. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Kak Fariza. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir, untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Iqbal. Yang mana Iqbal ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia menginap di sebuah hotel yang terletak di Shanghai, China. Dinyatakan di dalam kiriman yang dia bekerja di sebuah syarikat pemasaran dan dia pergi ke Shanghai ni pun, trip ni bersama dengan rakan-rakan sekerja dia yang lain. Lebih kurang dalam 8 orang macam tu. Ada 2 orang yang bawa pasangan, kira macam teman wanita macam tu lah. Dan kemudian ada 3 orang lagi perempuan, salah seorangnya adalah Melayu. Kira dalam 8 orang ni, 2 orang Melayu, yang lain semua terdiri daripada Chinese. Dipendekkan cerita, dia pun pergilah ke sana. Tak ada apa pun benda pelik yang berlaku sebelum itu. Sampai saja di Shanghai, dia kata rakan-rakan ini dah pun mengambil satu bilik, yang mana dikatakan bilik ni agak besar. Tapi apabila dia masuk, baru dia tahu yang dalam bilik tu ada 4 lagi buah bilik. Kira macam rumah pula bilik tu. Kira masuk ada 4 buah bilik. Dan kemudian 2 orang yang bawa pasangan ni dah tentulah ambil 2 bilik kan. Jadi satu bilik lagi diisi dengan 3 orang ni, yang perempuan ni tadi. 2 orang Chinese, seorang kawan dia yang Melayu. Dan tinggallah berbaki satu bilik lagi, yang mana bilik Iqbal ni. Jadi terpaksalah dia tidur seorang. Dia pergi ke Shanghai lebih kurang dalam seminggu macam tu. Itu apa yang dinyatakan di dalam kiriman. Dalam banyak-banyak malam lah, dikatakan kebanyakan malam dia keluar dengan kawan-kawan dia. Pergi makan lah, berjalan apa semua. Cuma pernah lah satu malam, yang mana dikatakan kawan-kawan dia nak keluar. Dan kemudian dia pun tanyalah dengan kawan-kawan Chinese dia ni, korang nak pergi mana? Ada kita nak pergi makan, lepas tu ingat nak pergi kira macam disco ke macam tu lah, kira nak berhibur lah kan. Jadi si Iqbal ni pula, dia tak pandai pergi tempat-tempat macam tu. Dia tak erti. Jadi dia kata tak apalah kalau macam tu, malam ni aku tak ikut keluar lah, aku nak tinggal kat bilik je, dia cakap macam tu. Jangan macam tu, jomlah kita happy-happy, dia cakap macam tu kan. Dan Iqbal kata tak boleh, aku memang aku tak nak lah pergi tempat-tempat macam tu, dia kata. So kawan dia pun akur lah benda tu. Kira Iqbal ni seorang yang bagus lah pada saya. Jadi dia pun tinggallah di bilik tu seorang diri. Korang bayangkan bilik yang sebesar-besar alam ni, ada 4 buah bilik dalam dia ni. Dia duduk seorang ni. Kawan-kawan dia pun keluar, tapi sebelum kawan-kawan dia keluar, ada seorang kawan dia yang datang ke bilik dia pada waktu tu. Dia dekat bilik. Kawan dia kata, boleh tak kau jagakan beg aku ni? Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata, kenapa? Beg kau ada apa? Ada barang berharga, ada duit sikit. Dia cakap macam tu kan. Kenapa tak letak je dekat bilik kau? Takut kau duduk dalam bilik, ada orang masuk bilik kita ke, kau tak perasan, nanti kau hilang. Dia kata macam tu. Yelah, ambillah sini. Dia pun ambil beg tu, dia letak dalam bilik dia. Dan kemudian kawan-kawan dia semua keluar. Tinggallah si Iqbal ni seorang. Dia pun turun, ataupun dia bukan turun lah, dia keluar daripada bilik. Dia pergi ke bahagian ruang tamu yang besar, ruang tamu bilik ni lah ni. Duduk sambil tu dia menonton TV. Sepanjang dia menonton TV, kawan dia tak ada ni, lebih kurang jam pukul 11 macam tu, dia menonton TV.
Dia kata dia beberapa kali terasa seperti diri dia ni diperhatikan oleh seseorang. Itu satu. Dan dia rasa macam ada orang dekat pintu-pintu bilik ni. Mungkin ada orang kat pintu bilik sini kan. Jadi dia macam pandang. Jadi bila dia pandang tak ada. Tapi dia perasan ataupun dia rasa macam ada orang tengok dia. Macam tu. Dan dia kata okay, dia dah tak sedap hati dah masa tu. Dia tengok TV lagi. Waktu dia tengah tengok TV, tiba-tiba ada 2 pintu bilik 4 bilik ada 2 pintu bilik yang tidak tertutup rapat tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan bunyi. Macam tu. Menyebabkan suasana yang sunyi hanya ditemani suara TV saja. Dengar bunyi pintu macam tu, automatik lah kan. Dia teruslah pandang, dia tengok ke arah bilik tu gelap. Kali ni dia kata, bilik ni semua tempat aircon. Setiap satu bilik ada aircon. Jadi mana kalau kipas boleh jadi kan angin tolak pintu ke apa. Kemudian dia kata, biar betul. Tak apa. Dia tengok lagi TV. Dia sambung tengok TV, dia tak endahkan pun. Bunyi lagi sekali. Macam tu. Macam pintu ni dimainkan. Dia kata kali ni, dia tutup TV, dia terus pergi ke arah pintu bilik yang berbunyi ni tadi, dia tutup rapat. Semua pintu ditutup rapat, dia masuk ke dalam bilik dia. Pintu bilik dia tak tutup, dia duduk di atas katil, sambil tu dia sambung tengok movie dekat gadget ataupun telefon yang dibawa. Dia pun tengok, sambil dia tengok kan. Waktu dia hayal tengok movie dekat dalam handphone dia ni, dia terdengar beberapa kali seperti bunyi langkah tapak kaki seseorang berjalan di kawasan area koridor bilik dia ni. Dek, 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 dek macam tu. Bila dia dengar, dia kata, dia pun, ni apa tu? Kan? Dia cuba dengar balik. Tak ada pula. Nanti kalau dia tengok movie dia dah hayal, dek, 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 macam tu. Dia tengok lagi. Ada orang ke? Kat sini dia dah mula risau lagi. Dia sambung lagi tengok movie. Kali ni dia dengar bunyi tapak kaki tu hampir dengan pintu bilik dia. Terus dia bangun, dia tutup pintu bilik dia dan kemudian dia baring untuk lelapkan mata. Dia lelapkan mata dan kemudian dia tidurlah. Bilik dia ni pula dah lah dia tidur seorang. Lepas tu dia kata katil besar pada waktu tu. Lebih kurang mungkin queen ataupun king macam tu. Jadi dia tidur seorang. Korang bayangkan dengan bilik itu, mungkin bilik itu tak sebesar mana, tapi katilnya besar kan. Dia pun tidur kat atas itu. Lebih kurang jam pukul 3 lebih pagi macam tu. Dia tersedar kerana ada bunyi ketukan pintu. Tuk 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 tuk. Tuk 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 kan. Iqbal, tuk tuk tuk, ada orang ketuk pintu. So dia kata, kawan-kawan aku dah balik kot. Dia fikir begitu. Dia pun pergi ke arah pintu. Dia buka je pintu. Dia nampak kawan dia dekat depan pintu bilik dia. Dan waktu tu memang bau arak kuat gila kan. Ini apa yang dinyatakan dalam kiriman. Dia kata, kawan aku ni mabuk ni. Dia cakap tu kan. Dia cakap, nak apa? Dia cakap, kawan dia ni Chinese. Kemudian dia kata, mana beg aku tadi? Dia kata macam tu. Kejap, masuk dulu, aku ambil jap. Dia pun nak masuk, dia nak ambil lah beg kawan dia ni. Kawan dia ni berdiri dekat depan pintu, sambil tu pandang ke arah katil dia. Lepas tu dia ketawa. Menyebabkan ibarat tu, apa yang kau ketawa, kau tengok apa? Dia tu kan. Dan kawan dia kata, sejak bila kau pandai bawa balik perempuan ni masuk bilik kau ni? Lepas tu dia ketawa. Menyebabkan ibarat kata, perempuan? Kau jangan main-main lah. Mana ada perempuan? Aku seorang je lah dalam bilik ni. Dia cakap dia tu. Dan kemudian kawan dia kata, ya ke? Tu siapa? Dia tunjuk. Dia tunjuk ke arah, kira macam katil lah kan. Tunjuk ke arah katil. Tu apa? Macam tu. Macam ada orang atas katil dia. Sedangkan dia seorang je dalam bilik tu. Waktu dia kata dia jalan, dia hanya fikir dalam kepala, kawan aku ni mabuk lah. Apa yang dia nampak, dia pun tak sedar ni. Silap kan. Dia pun pergi, dia bagi beg ni dekat kawan dia. Kawan dia ambil je, kawan dia kata, kenapa rambut dia tutup muka? Malu dia cakap macam tu. Dan kemudian dia terus beredar daripada bilik Iqbal. Iqbal dengar je, kesal rambut tutup muka, malu Yang terbayang dekat kepala Iqbal waktu tu, satu susuk tubuh yang menyeramkan lah. Perempuan rambut tutup depan kan. Waktu ni dia kata, betul ke? Kawan aku ni, aduh, dia dah risau dah lah, dia tidur seorang. Terus dia tutup pintu, dia cuba lelapkan mata. Daripada pukul 3 tu sampailah pagi dia tak boleh tidur. Betul jangkaan dia. Keesokan harinya dia bercakap dengan kawan dia tu. Kawan dia kata, aku macam nampak ada perempuan dekat atas katil kau, tapi aku pun tak pastilah, malam tu aku mabuk. Dia kata tu, dia pun tak ingat sangat. Apa yang dia ingat, dia mamai-mamai, dia pergi bilik kawan ni, si Iqbal ni, minta beg macam tu. Tapi dia macam perasan ada orang atas katil lah. Kat situ dia cerita dengan kawan-kawan yang lain.
Dan ada beberapa orang rakan dia Chinese lah yang dah pernah pergi beberapa kali hotel tu. Dia kata hotel tu memang agak keras sikit dan ada cerita-cerita yang menyeramkan. Ketika dia nak book pun memang ada orang yang komen lah, mungkin review lah tentang hotel ni, yang menyatakan hotel ni ada gangguan penampakan dan sebagainya. Jadi tak pelik lah kenapa Iqbal boleh kena gangguan macam pintu. Mungkin kalau kita fikir logik, mungkin itu angin kan. Lepas tu ada bunyi macam tapak kaki. Boleh jadi itu gangguan, boleh jadi bilik lain. Macam tu, kalau kita fikir positif. Tapi mujurlah dia sendiri tak nampak dalam bilik ada perempuan ke apa, tak ada. Tapi kawan dia tu lah, kita dapat bayangkan lah bila kawan dia cakap ada orang dalam bilik tu, sedangkan dia seorang je, tak ada orang lain, tapi ada perempuan atas katil lah apalah, mesti dia akan terfikir macam-macam sebab kawan dia tu mabuk kan. Dia pula yang waras kan, jadi dia kata siapalah barang atas katil, macam tu lah. Dan itu sajalah gangguan yang dia kena sebab kebanyakan malam dia kan, macam saya cakap tadi, dia keluar ikut kawan-kawan dia, hanya satu malam tu je dia tak ikut. Dan itulah pengalaman seram kita yang terakhir dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Iqbal. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang, akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.